2015, pendapatan perniagaan di Asia Pasifik telah direkodkan sebanyak $877.6 bilion Amerika. Dan ianya dijangka meningkat kepada $1.89 triliun Amerika pada akhir tahun 2018. Menjelang tahun 2025, pertumbuhan perniagaan e-dagang di rantau ASEAN dijangka meningkat sehingga 27 kali ganda. Malaysia tidak ketinggalan dalam melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha mengembangkan perniagaan e-dagang di dalam negara serta memberi bantuan untuk peniaga melibatkan diri melalui platform digital. Rancangan strategik e-dagang negara bertujuan menggandakan nilai e-dagang dalam masa 2 tahun akan datang dan sekaligus menyumbang RM211 bilion Malaysia untuk keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2020. Dalam memastikan tiada perniagaan yang ketinggalan di dalam perubahan ekonomi yang semakin mencabar, sebuah strategi telah dirancang oleh kerajaan di bawah program transformasi digital dalam usaha membantu peniaga kecil dan sederhana untuk menerima konsep digitalisasi untuk mengembang dan memastikan perniagaan mereka masih relevan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. DFTZ yang dilancarkan pada Mac 2017 mula menunjukkan peningkatan dari pelbagai segi. Bersama saya Nurul Syuhada Nur Ain Muhammad Zain dalam rapuran khas DFTZ. Penubuhan Malaysia Digital Free Trade Zone (DFTZ) adalah hasil dari kerjasama agensi kerajaan Malaysia dengan kumpulan Alibaba dalam membangunkan Malaysia sebagai salah satu hub e-fulfillment utama di rantau Asia yang beroperasi di luar negara China. DFTZ has been around for more than a year. We launched it last year, 2017, in March, to announce to the world that Malaysia is embarking on this national initiative to help our local SMEs to export to the global market, as well as to position Malaysia as a regional fulfillment hub. How we want to do this is we work with business service providers who will be able to provide this type of services, while at the same time, the SME will have a direct contact with the potential buyer through online inquiries, and then they can also decide on the price point, when to deliver, how much to deliver, what to deliver. Through their platform, we'll provide a list of the services that the SME can choose from. So this is how this DFTZ is going to revolutionize the way how business is to be done. We call it, using the term called global buy, global sell. What we want is that Malaysia become the seller for the global buyers, and for also the buyers to be able to find out more about what Malaysia can offer. And to make this happen, of course, we have to transform even our logistic industry in Malaysia as well. Pusat Kargo Udara KLIA Terminal 1, KACT1, yang terletak di KLIA Aeropolis telah dikenal pasti sebagai tunjang untuk pengangkutan udara dan laut. Fasa pertama dengan usaha Pos Malaysia dan Lazada melibatkan gudang operasi berteknologi tinggi seluas 20 ekar dan fasa kedua melibatkan gudang-gudang tambahan seluas 60 ekar hasil kerjasama MAHB dan Chanyao.
Kewujudan lebuhraya moden yang menghubungkan di antara KLIA Aeropolis dan Klang telah memberi kelebihan strategik kepada DFTZ dalam perniagaan e-dagang dan perkapalan. Terminal penerbangan tambah murah KLIA 2 pula telah dipilih sebagai gerbang utama di antara bandaraya serantau ASEAN. Malaysia telah diberi kedudukan sebagai hub serantau dalam perniagaan logistik e-dagang dan merupakan gerbang pilihan utama bagi jenama antarabangsa untuk menembusi pasaran ASEAN. We have a long history of being a trading nation. One thing is because of where we are located. We are in the middle of Southeast Asia. So if anybody is looking at Southeast Asia for a hub, Malaysia is always a preferred choice. We are well connected, be it the sea mode, the air mode, or even on the road. On top of that, when we talk about DFTZ, we are also talking about having pro-business policy and regulation. And Malaysian government is very supportive. As you know, this is a national initiative. We want to position Malaysia as a very conducive and effective hub for anybody who wants to do business, especially cross-border e-commerce. Mengapa DFTZ menjadi satu langkah penting untuk perkembangan ekonomi di Malaysia? Dan apakah kelebihan bagi peniaga kecil dan sederhana? Nantikan laporan selanjutnya selepas ini. Pada 22 Mac 2017, kumpulan Alibaba telah memeterai komitmen kerjasama. Digital Free Trade Zone adalah hub perniagaan digital yang pertama beroperasi di luar negara China. Ia adalah gabungan fizikal dan juga alam maya dengan pertambahan perkhidmatan dalam talian untuk memudahkan perniagaan e-dagang dan sekaligus memacu inovasi digital. Penggabungan infrastruktur, sistem dan proses baharu serta sedia ada di dalam DFTZ telah memberi sokongan kepada peniaga kecil dan sederhana untuk berkembang maju di pasaran global. Sokongan ini merangkumi segala jenis aktiviti perdagangan melalui laut, udara dan darat. DFTZ melangkaui konsep perniagaan tradisional seperti zon perdagangan bebas di mana setiap proses perdagangan berentasi sempadan dapat dipermudahkan dan didigitalisasi untuk menggalakkan inovasi di dalam ekosistem dalam talian. Digital Free Trade Zone has two key objectives. The first key objective is enable the SME to do exporting. And the second objective is position Malaysia as a regional hub for e-commerce logistics. With DFTZ, all the services are centralized, focused on what the SME needs for doing export. It cut down their time, their complexity, and their cost of doing cross-border e-commerce. We aspire to become a world-class air transshipment location. And we can do this by optimizing the border clearance and handling from 6 hours to 3 hours, and even improving our CTO services level from 4 hours to 90 minutes. Sistem pengurusan kargo di lapangan terbang telah dinaik taraf untuk pemprosesan digital. Proses pengisytiharan dan kebenaran pelepasan kargo oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan diproses melalui platform DFTZ e-Services yang berhubung dengan sistem elektronik World Trade Platform atau EWTP. Pelabuhan destinasi akan menerima data sebelum kargo sampai dan pelepasan di antara sempadan kini lebih mudah dan efisien. What we believe is that with technologies such as big data, artificial intelligence, and cloud computing, you can process things at speed and at scale. Gudang penyimpanan kargo akan dilengkapi dengan Automated Guided Vehicles AGV dan sistem pengimbasan. Ini sekaligus dapat memanfaatkan ruang di dalam gudang dan juga meningkatkan produktiviti sebanyak 40%.
Jawatan kuasa DFTZ Process Improvement Task Force telah ditubuhkan untuk memperbaiki proses pergerakan kargo di KLIA. Customs, along with other agencies, has together formed a specific task force to look into the process. We want to see how to improve the times of clearance of goods from coming off the plane until where goods are being delivered to the customer. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh MITI dan MDEC dan dianggotai oleh MAHB, Pos Malaysia, DCA, RMCD dan MPC. Pakej kecil kini boleh diangkut menggunakan lori kargo bersaiz sederhana yang dapat menjimatkan masa dalam lingkungan 10 ke 15 minit, di mana masa ini sebelumnya telah digunakan untuk membungkus pakej plastik untuk kegunaan kargo udara. Laluan kenderaan yang mengangkut kargo dari lapangan terbang ke pusat pemprosesan pelepasan kargo juga telah ditambah baik oleh MAHB untuk mempercepatkan waktu perjalanan kenderaan kargo. Ini termasuk laluan baru yang dibuka melalui Kompleks VIP Bunga Raya dalam inisiatif untuk mengurangkan jarak perjalanan. Dari segi pembayaran, DFTZ sedang menyediakan kemudahan kewangan yang membenarkan pengeksport menerima bayaran pendahuluan dari penjualan mereka melalui One Touch System. Kumpulan syarikat Alibaba telah membimbing peniaga kecil dan sederhana dengan mengendalikan program latihan e-dagang business to business B2B dalam usaha melengkap dan memperkasakan pengetahuan mereka untuk penggunaan DFTZ. Peserta diberi latihan seperti cara memasarkan produk mereka secara dalam talian dan mempelajari kecenderungan pengguna. Selain itu, latihan ini juga merangkumi pengurusan logistik dan sistem pembayaran dalam talian. Without DFTZ, people may not be pushing hard in terms of adopting technology. They will be doing business the way how they are used to, I would say more comfortable with, without knowing that the world has moved on. Everybody is doing things differently. With DFTZ, we have managed to shorten our delivery time, and also we managed to make our delivery method, distribution and delivering method more efficiently and effectively. After we joined DFTZ, we actually have an increase in our productivity. In terms of longer term, actually what I can see is that we are exposed to a bigger retail market. After joining the FTZ, we have been getting business inquiries almost every day. Most of them order in bulk, and the orders coming from China, South America and also Europe countries. We have successfully penetrated into international market compared to before. We catered mostly only local. The DFTZ program helped my company via two main support reasons. Firstly is the inquiries and secondly the custom. Currently, we have a few exports going to China, Norway as well as Bangladesh, and we always get the lowest price possible from the cheapest. DFTZ dan KLIA Aeropolis telah dilancarkan dengan jayanya dengan penglibatan 1,972 SME yang telah mendaftarkan syarikat masing-masing. As you know, the two objectives of DFTZ is to help the local business to go global. Secondly, to make Malaysia fulfillment hub or logistic hub. That's about creating opportunities for people in this industry and creating jobs for Malaysians. Sewaktu DFTZ dilancarkan, timbul dakwaan bahawa platform ini bakal memberi impak negatif kepada peniaga tempatan dengan kemasukan produk-produk baru dari negara luar. Adakah benar? Kita kembali selepas ini. Digital Free Trade Zone is all about empowering the SMEs to do cross-border trade, empowered through commerce.
we will be doubling the growth of SME exports in Malaysia. At the same time, Digital Free Trade Zone as well is the vision is to nurture an ecosystem for Malaysia to be the best of class logistics hub, serving the ASEAN market for all global brands as well as global marketplaces. DFTZ telah berjaya mengangkat syarikat SME ke arena yang lebih besar dalam usaha memperluaskan pasaran mereka dan mencapai jualan yang lebih tinggi. Industri desa dan komuniti juga tidak ketinggalan dari peluang mengeksport barangan dan menawarkan perkhidmatan kerana kini mereka lebih yakin dan menerima sokongan yang padu dalam mencapai sasaran di tahap global. Dalam DFTZ, Cookbase didedahkan satu platform yang lengkap seperti pengurusan B2B dan B2C, juga dengan sistem data. Kejayaan Cookbase menyertai DFTZ sehingga ke hari ini ialah di mana kita dapat permintaan daripada negara China, Hong Kong dan Australia. Selepas saya masuk DFTZ ni, saya dapat banyak inquiries daripada luar-luar negara seperti di Afrika, daripada China, dari Singapura dan juga Taiwan. Sambutan menggalakkan yang diterima dari peniaga SME dan pelanggan akan membolehkan rangkaian DFTZ diperluas untuk dilanjutkan kepada pelabuhan-pelabuhan lain di Malaysia dan juga pelabuhan lain di peringkat antarabangsa, sekaligus meningkatkan kecekapan di dalam perdagangan antarabangsa dan memberi pendedahan kepada peniaga kecil kepada peluang yang lebih besar. Kumpulan Alibaba dan agensi-agensi kerajaan Malaysia sedang giat membuat persiapan untuk Malaysia Week 2018. Kumpulan Alibaba telah meletakkan komitmen untuk mengadakan promosi selama seminggu untuk barangan dan produk pelancongan Malaysia. Ini adalah peluang baik untuk pengeksport di Malaysia untuk meluaskan pasaran mereka di China. I personally believe globalization is a great thing for the world. The only thing is that how we can improve globalization to enable more small business, more young people to get involved in. What if we can, using a new mechanism, new technology, can enable 1 billion or 2 billion or 3 billion people to do trade? Okay, before the DFTZ, we only do domestic market, that means Malaysian market. After DFTZ, we started to look into the international market. Through Alibaba and DFTZ, we started to post all our product online and to reach into the international market. Through DFTZ, from zero export about 2 years back, our sales figure now has gone to about 40% export, and we started to export to the US, to Saudi Arabia, to UAE and other countries in Asia. Well, essentially, like when we went through the DFTZ program, we realized that we could conduct our business in a faster, better, cheaper way than how we used to do it. And we realized that with the DFTZ platform, it actually enabled us to reach greater sales reach as opposed to, the way we do things. It's definitely increased our sales lead. We're getting inquiries now in countries that we never thought we would be able to reach, which includes Australia, Romania, Vietnam, and Pakistan. Through these DFTZ programs, I found out something interesting. This is about the custom clearance zone. Through DFTZ, there's an easy way for me to make things go faster. At the same time, for the logistic arrangement, it's much more easier. Through DFTZ, we achieve a huge increment in our sales. Compared to 2016, we achieved about 5 times in sales figure. I think the short-term benefits is we will see a huge volume increase, and long-term benefits will be it will change the way we conduct business from traditional way to digital way, more efficient, more effective. We have seen many SME exporter exporting their goods through DFTZ platform. We urge more SME to join DFTZ. The two objectives of DFTZ has been to help Malaysia
to export. Number 2 is to make Malaysia a fulfillment hub in the region. When we help to export, it's going to bring opportunities to the SMEs, or we call them merchants, to produce more and to sell more. That directly will impact job creations, improve the output, and all these things is going to turn into economic impact to the country. What we are looking at is increasing the sales of goods to international market and also generate new jobs. We are focusing on expanding the FTZ in the country. We started at one site, that's KLIA. This year we are expanding to more airports and also to seaports. Secondly, we are reaching out to more SMEs with product that is ready for export. And that is something we call onboarding SME to the DFTZ, so that we can push more product, and this is a way to increase export. DFTZ juga akan diperluaskan untuk platform e-dagang selain Alibaba dan meliputi perdagangan melalui laut. Fasa pertama perkembangan ini akan merangkumi beberapa kawasan di dalam Malaysia seperti Pelabuhan Klang dan Bukit Kayu Hitam. Pada masa ini, Malaysia adalah di atas landasan yang betul dalam mencapai kenaikan penggunaan perniagaan dalam talian sebanyak 21% menjelang tahun 2020. Sasaran sebanyak 10,000 peniaga SME dijangka akan mendaftar di platform DFTZ menjelang akhir tahun ini. Untuk berjaya dalam cabaran ekonomi pada hari ini, peniaga SME perlu berinovasi dan juga menyesuaikan perniagaan mereka mengikut permintaan pasaran semasa. Sebanyak 50 juta ringgit telah pun diperuntukkan bagi menerapkan inisiatif Wira E-Dagang DFTZ kepada 10,000 peniaga SME Bumiputera bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan di pasaran ASEAN. Saya, Nurul Syuhada Nur Ain Muhammad Zain, laporan khas DFTZ.